Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat-sahabat semua ya, ada mengatakan kononnya Parti UMNO sudah lari daripada prinsip dan prinsip perjuangan. Benarkah ya semua kenyataan-kenyataan ini yang mengaku mereka ini adalah ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin daripada UMNO, sahabat-sahabat semua yang mengatakan ya sejak UMNO Barisan Nasional ini bersama dalam kerajaan perpaduan, mereka mengatakan prinsip perjuangan, prinsip parti sudah hilang. Jadi untuk mendengar pencerahan daripada Lokman Adam ini berkaitan dengan isu ini, mari kita dengar ya, adakah benar perjuangan sudah hilang atau itu hanyalah satu persepsi yang coba diwujudkan oleh pihak pembangkang. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Ada ura-ura daripada akar umbi kononnya, saya tak pasti ianya pembangkang ataupun ni. Dia kata boleh ke akar umbi UMNO ni buat referendum untuk menolak kerjasama dengan kerajaan perpaduan dan juga menolak presiden. Sebenarnya referendum tu sudah berlaku. Kan? Pertama sekali bila mana selepas pilihan raya umum yang ke-15, kepimpinan Datuk Seri Zahid dan Ahmad Hassan kan, telah pun membuat keputusan untuk memilih kerjasama dengan Pakatan Harapan. Okey? Selepas MKT UMNO dan Ahli Parlimen Barisan Nasional membuat keputusan tersebut, diketuai oleh Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan, kita telah berhadapan dengan dua insiden yang boleh dianggap sebagai referendum ahli. Okay? Pertama, bila kita mengusulkan supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Jawatan siapa yang kita tak nak pertandingkan tu? Jawatan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, dan jawatan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Siapa mereka ni? Mereka inilah yang telah mengepalai kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional dalam memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila ada cabutan suara ataupun bila ada proses undian, sama ada mereka berdua ini perlu bertanding ataupun tidak, perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO, siapa ni? Perwakilan ni? Perwakilan ini ialah mereka yang telah dipilih oleh persidangan UMNO bahagian. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian telah memilih perwakilan ini untuk hadir ke Kuala Lumpur mewakili mereka. Perwakilan di bahagian itu siapa pula yang pilih? Ahli-ahli UMNO di peringkat cawangan pilih perwakilan untuk pergi ke cawangan ke persidangan UMNO bahagian, dan persidangan UMNO bahagian memilih perwakilan untuk ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Lebih 95% mengundi untuk Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan kekal sebagai Presiden dan Timbalan. Ini referendum lah. Kan? Kedua, kena faham lagi sekali ni. Saya dah cakap ulang kali, tapi nampak gayanya bertambah seorang yang tak faham bahasa daripada Bukit Gantang. Kita tak tahu apa masalah dia, kan? Mungkin disebabkan sebelum ni dia bertanding di Parlimen Bukit Gantang, Saudara Solihin ni, dan kalah. Bukan salah Presiden. Presiden bagi kamu mandat sebagai seorang ketua pemuda bahagian. Kita bagi dia mandat untuk bertanding dalam pilihan raya umum. Saya pun tak dapat mandat tu. Kamu dapat. Kamu dapat 19,000 undi. Syed Abu Sin mendapat 32,000 undi. Takkan kerana baru-baru ni Syed Abu Sin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, dia merasakan bahawa bila Syed Abu Sin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, mungkin Syed Abu Sin akan bertanding di situ dalam pilihan raya akan datang, kan? Dan mungkin dia pun tahu bila
Syed Abu Hussein baik dengan PMX, baik dengan Presiden, peluang dia untuk menjadi wakil rakyat di situ pun mungkin akan menjadi tipis, kan? Itu andaian dia, kan? Kenapa tiba-tiba selepas tahun kita kerjasama dengan DAP, tiba-tiba sekarang pula dia bersuara? Bukan susah sangat untuk kita mencongak perkara ni. Mudah je, kan? Kenapa selepas 1 tahun tiba-tiba dia meminta supaya kita meninggalkan Pakatan Harapan jadi pembangkang? Cuba tanya dia, kenapa selepas tahun? Dan kebetulan pula selepas Syed Abu Hussein mengumumkan dia menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So bagi saya simple, pertama, pungutan suara dah dibuat. Pungutan suara kedua ialah bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Kena faham ni, bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pada ketika itu, ada kelompok yang menentang Presiden, yang pro kepada Perikatan Nasional, cuba mengambil alih menawan jawatan naib-naib Presiden dan jawatan Majlis Kerja Tertinggi, kerana mereka tahu kalau mereka dapat menguasai keseluruhan ataupun 2/3 daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kalau terdiri daripada orang yang pro kepada Perikatan Nasional, mereka bila-bila masa boleh mengusulkan undi tidak percaya kepada Datuk Seri Zahid, kepada Datuk Seri Ahmad Hassan, ataupun mereka boleh pecat Datuk Seri Zahid ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan, kerana ahli Majlis Kerja Tertinggi mempunyai kuasa ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, tidak ada PAU. Badan tertinggi yang boleh membuat keputusan ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. So apa yang berlaku? 162,000 perwakilan ahli cawangan pilih perwakilan cawangan pergi ke Perhimpunan Agung bahagian. Perhimpunan Agung di setiap 191 bahagian telah mengundi dan membuat keputusan untuk memilih naib-naib Presiden dan MKT yang bersama dengan Datuk Seri Zahid. Termasuklah Hisham Jalil ni. Kalau Hisham Jalil punya nama tak dibawa oleh Datuk Seri Zahid, dia pun tak menang MKT UMNO. Saya pun sama, tak boleh menang MKT UMNO kalau tidak bersama dengan panji-panji Presiden. Ini kena faham. Kalau misalnya ni guna idea bodoh Hisham Jalil ini, untuk buat pemilihan lagi sekali, apa kejadah ni? 2 kali dah pemilihan ni. Pemilihan pertama di peringkat pusat, perwakilan memutuskan mahukan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pemilihan kedua berlaku di peringkat bahagian-bahagian, di mana perwakilan cawangan mengundi, lebih 162,000 mengundi supaya kepimpinan naib-naib Presiden dan juga kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi yang bersama dengan pasukan Presiden diberi mandat untuk berkuasa, untuk mentadbir UMNO. So apa lagi yang Hisham Jalil ke, Solihin ni ke, tak puas hati lagi. Kenapa bila dah hilang jawatan, bila kawan kita yang sebelah sana tiba-tiba menyokong PMX baru nak bersuara? Kenapa setahun dia tak bersuara? Sekarang baru sedar. Peluang nak make a comeback tu susah. Sekarang baru sedar. Dan nampak bila Syed Abu Hussein yang mewakili Perikatan Nasional, Bukit Gantang tu kebetulan kawasan Melayu, Syed Abu Hussein dah bersama dengan kita. Peluang, dan nampak pula peluang boleh bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Adakah itu punca dia berubah fikiran? Kita tanyalah, kita nak tahu. Betul tak? Sebab kita muskil. Kenapa tiba-tiba selepas tahun lebih ni baru dia nak membantah kerjasama dengan DAP, sebelum ni senyap. Saya tak tahulah kalau dia tak menyokong sebelum ni. Sebab tak pernah menyatakan apa-apa. Tak ada cheat, tak ada cot. Kan? Kita pun boleh agak. Kenapa dia berubah sekarang? Okey,
Okey Tok. Pertama sekali saya nasihatkanlah, memang tak mudah nak yakinkan orang Melayu ni untuk bekerjasama dengan DAP yang selama hari ini menjadi seteru politik UMNO ni selama 58 tahun. Memang tak mudah. Tetapi jangan jadi bacul, kan? Disebabkan kita berhadapan dengan tugas dan laluan yang sukar, Lari dari kita nak lari daripada perjuangan, kita nak back off, nak bersama dengan Perikatan Nasional. Apa kita boleh dapat? Cuba tanya dengan Solehin, apa kita boleh dapat kalau kita nak lari daripada perjuangan ini? Kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, 74 kursi yang Perikatan Nasional menang, yang Bersatu dan juga PAS menang, kita boleh bertanding 74 kursi itu? Tak boleh. Tak boleh. 26 kursi yang kita bertanding sekarang ni, itu je kita akan kekalkan. Habis kuat kita boleh berebut 29 kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan di kursi Melayu. 29 kursi tu kalau berebut antara UMNO dengan PAS Bersatu. Track record mereka menang 74 kursi, kita menang 26 kursi. Agak-agak daripada 29 ni berapa kita boleh dapat? Mungkin 5. Dapatlah 31. Habis kuat, tambah lagi 9. Dapatlah kita 35. So kalau UMNO bertanding setakat 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian, takkan kita nak jadi barwa kepada Bersatu dan juga kepada PAS di 160 bahagian yang lain? Atau adakah kita nak tutup 160 bahagian? So fikir tentang masa depan UMNO juga. Jangan fikir pasal politik kamu di Bukit Gantang. Jangan fikir tentang soal masa depan kamu di Bukit Gantang. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kamu tetap akan jadi calon, kamu akan jadi calon. Jangan cepat sangat melata. Tenang. Orang lain buat kerja lebih pun tak jadi calon pun. DUN tak dapat, Parlimen tak dapat. Steady je tengok. Tak ada masalah. Perjuangan. Okey. Okey Tok, beliau juga ada mengatakan yang pelantikan ataupun penukaran kabinet Tok Mat Hassan ni ke menteri luar ni adalah satu perkara yang sangat orang kata tak. Itulah masalah dia. Dia ni ketua perangan dulu. Sepatutnya dengan jawatan sebagai ketua perangan ni, kerja dia menerangkan kepada rakyat. Menerangkan kepada rakyat. Bukan dia mengelirukan lagi rakyat dan mengelirukan akar umbi. Kuasa untuk memilih seorang menteri itu kuasa prerogatif Perdana Menteri, dan sudah pasti sebelum dia membuat sebarang keputusan, dia berunding dengan presiden-presiden parti komponen. Mesti ada sebab. Kita kena tahu, saya dah ulang banyak kali bahawa orang yang paling rapat dengan Perdana Menteri kalau di Malaysia ni lah, selain daripada timbalan Perdana Menteri, antara menteri yang sudah pasti akan selalu dekat dengan Perdana Menteri ialah Menteri Dalam Negeri. Tetapi bila Perdana Menteri hari ini, fokus dia ialah untuk bawa masuk foreign direct investment. Fokus dia ialah untuk mengukuhkan kembali hubungan diplomatik kita dengan negara-negara luar. Terutamanya selepas manusia durjana Mahathir Mohamad merosakkan hubungan kita dengan India, merosakkan hubungan kita dengan European Union, merosakkan hubungan kita dengan China. So PM kena banyak keluar. Dan keluar ni, PM tak boleh keluar macam tu je. Mesti ada orang yang mengatur supaya bila PM sampai ke sesebuah destinasi, semua dah tersusun. Perjumpaan dengan ketua negara, perjumpaan dengan orang-orang penting dalam negara tersebut, perjumpaan dengan pelabur-pelabur. Itu memakan masa. So bila PM keluar negara ni, biasanya yang paling penting sekali ialah peranan menteri luar. Itu sebab menteri luar ni kita kena letak orang yang lebih senior. Kalau dulu kita letak Susah Agung Barisan Nasional,
Hari ni kita kena letak timbalan Presiden UMNO. Ya? Tok Mat belum sempat masuk ofis dah pergi ke Jepun. Kalau nak bunuh Tok Mat, kita tak letak Tok Mat tu rapat dengan PM. Apa bodoh sangat dia orang ni. Cuba pakai otak fikir. Kena ingat tau, PM ni, dia kalau kat negara ni lah, dia tak ada masa pun. Jumpa orang pun tak banyak masa, kan? Dia nak membaca pun tak ada banyak masa. Dia berehat memang tak ada, kan? Makan pun kurang, kan? Siapa yang duduk satu meja makan dengan dia, nasib lah, kan? Dia makan sekejap je, lepas tu dia cabut. So bila masa yang kita akan ada quality time with the Prime Minister? Bila dia di luar negara, bila dia duduk atas kapal terbang, dia tak ada pilihan. Dia kena duduk, berbincang, bercakap, berborak, kan? Ada masa dia baca, itulah masanya atas kapal. Faham tak betapa pentingnya menteri luar ni? Dulu masa Dr. Zamri berada di situ, kan? Kalau UMNO nak menyampaikan sesuatu, Dr. Zamri antara yang menjadi jambatan. Kerana inilah peluang untuk cakap, sembang dengan PM dalam keadaan tenang, tak huru-hara, tak kelang kabut. So macam mana dia nampak benda ni membunuh kerjaya politik Tok Mat? Tak betul, kan? Dan kenapa sekarang tiba-tiba dia bangkitkan benda tu? Kenapa sebelum Syed Abu Hussein mengeluarkan kenyataan menyokong PMX, dia tak pernah pun keluar kenyataan ni? Okey. Begitu. Ya. Ada juga yang mendakwa yang Presiden UMNO ni ada rasa insecure terhadap Tok Mat. Kenapa dia nak rasa insecure? Mungkin Tok Mat akan, ginilah, orang yang tak faham tentang kedudukan Presiden ni, kan, jangan fikir panjang-panjang, kan? Presiden UMNO is very powerful. Itu je aku nak beritahu, kan? Presiden UMNO is very powerful. Dia tak perlu takut dengan sesiapa pun, kan? Kalau misalnya ada pihak yang boleh menggugat kedudukan dia di dalam parti, kan, sudah pasti pihak tu, boleh melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Presiden parti pun hilang jawatan. Tapi Presiden parti kita ni menang tak bertanding tau. Berapa banyak Presiden parti yang menang tak bertanding? Haji Hadi menang tak bertanding. Adakah Haji Hadi insecure? Kamu hanya boleh dapat menang tak bertanding tu sekiranya kedudukan kamu betul-betul kukuh di dalam parti. Dan bila nak letak Presiden dan timbalan ni menang tak bertanding, lebih 95% perwakilan bangun berdiri tu, dapat standing ovation lagi. Insecure apa? Beritahu saya satu nama yang boleh lawan Presiden UMNO kat dalam parti kita ni. Ada? Tak ada, janganlah cerita insecure. Orang tak tahu tentang kedudukan UMNO. mungkin ni orang luar lah yang melihat perkara orang luar yang sakit hati kerana Zahid Hamidi memusnahkan peluang mereka, impian mereka untuk menjadi kerajaan. Orang luar yang sakit hati kerana Zahid Hamidi akan menyebabkan impian mereka ataupun igawan mereka untuk menjadi kluster mahkamah tu menjadi realiti. Itu je. Cuba kalau Zahid Hamidi tiba-tiba membuat keputusan bersama dengan Perikatan Nasional. Oh, tengoklah besoknya, lusanya kan, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, Haji Hadi semua cakap Zahid bagus. Kan? Sebab dia orang terselamat daripada jadi kluster mahkamah. Dia orang terselamat daripada duduk Sungai Buloh dengan Kajang. Dia orang terselamat dapat kembali berkuasa, berada dalam kerajaan, boleh makan gaji buta lagi.
Itu je. Sebab hari ni kita tak memilih mereka, itu je yang Datuk Zahid menjadi sasaran. Kan? Okey. So tengok TikTok tu macam ada problem kena soft ban rasanya. Sebab dia punya viewer tak naik-naik. Itulah. Okey, Kita tu, bukan setakat TikTok je. Kita starting pun, kita punya YouTube ada 1,800. Saya pelik. 1,800 ni daripada tadi tak berganjak. Kita start je terus ada 864 Facebook ni. Kan? Saya dah komplain banyak kali dah. Dia orang ni bila nak ambil tindakan pada Papa Gomo punyalah susah. Kita yang hari-hari pertahankan kerajaan pun dia orang kacau. Kan? Okey, Tak tahu lah nak cakap apa. Okey, soalan. Pagi tadi kita dikejutkan kapal ZIM tidak dibenarkan berlabuh di Malaysia. Yang TikTok ni saya nak end, saya akan Live balik. live balik. Tak boleh. End dulu betul live. Aduh. Sebab dia tak berganjak, saya macam pelik. Memang pelik dia orang ni kacau. Hello guys, alright, itu dia kita boleh dengar penjelasan padu daripada Lokman Adam bahawa kononnya Parti UMNO sudah lari daripada prinsip dan perjuangan. Semua itu hanyalah persepsi yang cuba diwujudkan oleh mereka-mereka yang sudah tidak punya jawatan ya di dalam UMNO, ya selepas dipecat, ya selepas tidak lagi bersama dengan UMNO, kini ya mereka meroyan tidak habis-habis sahabat-sahabat semua. Jadi jelas tadi satu pencerahan daripada Lokman Adam menidakkan, menjawab segala tomahan, segala tuduhan ini. Itu dia. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekiannya daripada Oren Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.